Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada tengah hari ini. Jadi kita harapkan semua kita sama-sama patuh SOP yang ada. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat, keberkatan kepada kita semua dan memberi kita keselamatan di atas usaha kita ni untuk hadir di sini insya-Allah. Baik. Jadi kita hari ini masuk ayat ke-26. Ya. Kita hari ini masuk ayat ke-26. Insya-Allah. Baik, terjemah. Nanti Ustaz tulis kat sini. Terjemahan. Insya-Allah. Jadi kita nak terjemah sambil saya akan terus hurai sikit-sikit ayat ni lah sebab ayat ni panjang. Dah. Kita baca ayat ni sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Baik. Jadi ayat ni ayat yang ke-26. Jadi kita kira part yang barulah. Sebab dia ada bintang tu dipanggil ni apa? Makrok satu makrok. Dalam satu juzuk ada 8 makrok tanpa bacaan, tanda baca tu. Dalam separuh juzuk ada 4 makrok lah. Dalam surah Baqarah makrok pertama daripada ayat 1 sampai 25. Kemudian seterusnya makrok kedua ayat 26 sampai ayat 43. Makrok seterusnya ayat 44 sampai ayat 59. 60. 59 ke 60 macam tu. Dan makrok keempat ayat 60 atau 61 tu sampai ayat yang ke-75. Itu baru 4 makrok tu baru kita baca maknanya apa? Separuh juzuk. 4 makrok. Cuba tengok ayat 1 sampai ayat 43 ada bintang tak? Ada kan? Kemudian ayat 43, 44 sampai ayat 59 ada bintang tak? Tu makrok ke berapa dah tu? Ketiga. Kemudian daripada ayat 60 sampai ayat 74 ada bintang tak? Ada tak? Ada, dah ada 4. Jadi tu tanda baca keempat. Jadi bila kita dah baca 4 makrok tu maknanya dah apa dia? Separuh juzuk. Tambah 4 lagi cukup satu juzuk. Setiap juzuk macam itulah ada 4. Separuh juzuk ada 8. Makrok ada sebut Baik. Makrok tempat baca. Tempat baca sampai sini. Okey, kemudian baca lagi sambung.
Jadi itu mudahlah kita nak baca Quran hari ni, kita buat bacaan harian. Satu hari nak pagi baca apa? 1 sampai 25. Habis bintang tu. Petang sikit bacalah 26 sampai 43. Kau cuba buat hari-hari, buat pagi petang 2 makrok. Agaknya macam mana? Hari-hari kita baca lah. Itu, baik, untuk mudah kira. Tapi kalau mampu tak payah pakai makrok, pakai apa? Hizb. Sampai daripada muka surat 1, hari-hari baca muka surat 1 sampai muka surat 11. Kemudian muka surat 12 sampai muka surat 21. Kemudian daripada muka surat 22 sampai muka surat apa? 31. 32 sampai 41. Itu semua separuh juzuk. Dia kira macam tu. 11, 21, 31, 41, 51, 61, semuanya separuh juzuk. Setiap sebelah muka dalam Quran adalah berapa juzuk? Separuh juzuk. Setiap 20 helai Quran kita baca berapa juzuk? 1 juzuk. Itu cara yang banyak lah, kalau mampulah. Tapi yang sikit-sikit baca je ni. Kalau sikit lagi baca apa? 1 muka sehari. Kalau tak boleh sikit sangat, 1 ayat je. Itu turut benar lah kan. Kurang-kurangnya kita baca. Boleh. Baik. Jadi ini kita tengok mula makrok yang kedua dah. Innallah. Baik. Kita tengok terjemahan. Inna maknanya apa? Sesungguhnya. Ni semua maklum makna dia. Ni dah jumpa makna. Allah. La makna dia apa lah? Tidak. Makna yang dah tahu ni saya rakyat je lah. Yastahyi. Yastahyi Yastahyi. Jadi yastahyi maknanya apa? Dia malu atau dia malu. Di sini tidak kat sini. Tidak di sini. Tidak, dia malu. Okey. An mana dia apa? Bahawa. Bahawa. Yadriba. Bukan dia memukul dia dibesar tak? Dia besar sebab Allah. Dia membuat. Ini ada kaedah juga ni. Ni kaedah yang ke dalam siapa yang belajar kaedah lah 11. Ni juga kaedah. Jangan ada dia. Okey, kaedah 11. Dia membuat masalan. Jadi masalan akan sebut satu misalan atau misalan lah. Misalan ni dia ikut konteks Ada misalan kenapa? Nak buat perbandingan. Ada yang misalan nak buat perumpamaan. Dia tanya orang tu tak kenal, apa lori tu macam mana bentuk je. Buat satu misalan. Ataupun apa beza antara ni? Dia buat perumpamaan. Dia buat perbezaan. Boleh lah. Jadi kita pakai makna misal juga pun boleh. Misal, ya. Boleh juga. Jadi disebut apa ni? Allah buat banyak ke satu? Allah tak malu walaupun buat satu. Satu ke banyak ke, kita dah tak ada masalah bagi Allah. Nanti kita tengok tentang malu ni semua sikit. Akan satu permisalan atau satu misalan atau perumpamaan ataupun perbandingan. Boleh. Tak ada masalah. Ma. Jadi ma ni misalan macam mana? Jadi kita kata iaitulah. Iaitu apa yang berupa, apa yang menyamai, ataupun apa yang berupa. Ma di sini mesti ada konteks. Apa yang kita kata apa? Menyamai atau berupa. Apa yang berupa. Rupa apa? Ba'udatan. Seekor. Ni seekor nyamuk. Seekor nyamuk. Okey. Sikit ni dulu. Cuba terjemah balik. Ikut saya. Sesungguhnya saya tulis semualah.
Sesungguhnya Allah la apa? Tidak yastahi, dia malu, ataupun kita katalah dia segan. Bahawa yadriba, dia membuat masalan, akan satu perumpamaan, akan satu permisalan, akan satu perbandingan. Iaitu apa yang berupa. Ba'u tu, seekor nyamuk. Macam mana cerita ayat ni? Ayat ni mula dengan taukid, sesungguhnya. Maksudnya apa bila cakap sesungguhnya? Kenapa bila ayat ada inna sesungguhnya, bila masa kita nak guna sesungguhnya? Yalah, mak dia tiba-tiba mak dia kata tegas, bila masa nak tegas? Saja tiba-tiba nak tegas ke macam mana? Kita tiba-tiba sebab apa? Sebab berlaku apa? Pelanggaran, peremehan terhadap satu perintah kita, satu benda yang kita buat kan? Tak boleh buat macam ni, mesti buat. Ke tiba-tiba je nak marah-marah? Tak. Tiba-tiba je nak bertegas? Tak. Tu inna. Sesungguhnya. Maksudnya apa? Sebab tu asbab nuzul dia apa? Ni Quran ni dia cerita semuanya ada kaitan. Boleh ayat ni ada kaitan tak dengan ayat sebelum atau selepas? Ada kaitan dengan ayat sebelum. Tengok, sebelum ni cerita pasal apa? Syurga. Sebelum lagi cerita pasal apa? Neraka. Sebelum lagi pasal Allah buat alam ni kan, cipta alam ni, Allah beri rezeki semua ni. Sebelum lagi ada tak Allah cerita perumpamaan? Ayat ni yang kita baca ni, ada tak sebelum ni Allah dah buat masalan? Cuba cari ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? 17. Kita tengok ayat 17. Ayat 17. Tengok ayat 17. Allah kata apa ayat 17? Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka ni seperti orang yang nak menyala api atau nak minta api dinyalakan. Sebab apa? Bila nak nyala api, sebab sejuk, sebab nak keselesaan, sebab nak terang. Betul? Ini perumpamaan yang Allah buat pada manusia. Siapakah mereka? Ini orang-orang yang tak beriman. Hakikatnya dia tidak beriman, tapi dia pura-pura beriman. Orang munafik. Ayat ini diremehkan oleh orang-orang tak beriman. Ayat ni, apalah Allah ni buat umpama apa? Api. Apa kena-mengena dengan kita ni? Faham? Diremeh. Jadi apa berlaku? Innallaha la yastahi. Itu antara asbab dia. Apa dia? Ayat pertama, ayat yang ini di orang munafik kat Madinah ni, bila dengar ayat ni apa benda perumpamaan ni? Allah ni mana boleh samakan Allah? Dia apa? Konon-kononnya apa? Allah itu maha tinggi, maha mulia. Dia mana buat main benda-benda macam ni? Dia tak buat. Jadi dia menisbahkan makhluk ni yang hina ni kepada Tuhan dia. Kita tengok Allah buat ni sepatutnya apa? Menjadi muhasabah kepada manusia ni Allah buat ni. Jadi itu antara ni antara ayat yang dia tak faham. Dia tak faham ayat Allah buat ayat ni. Dan satu lagi ayat au kasayyibin yang kedua tu. Atau hujan lebat. Apa cerita hujan lebat kan? Kita dah baca dah ayat ni, dah terjemah, dah tafsirkan ayat ni macam mana keadaan dia sebenarnya. Jadi mereka tak faham ayat ni, mereka tak nak peduli pun. Dan bahkan ada lagi yang mereka ketika di Mekah pun ada juga apa dia? Allah buat perumpamaan. Contohnya ketika surah Al-Ankabut. Jadi ni antaranya asbab nuzul dia. Ingat surah berapa ni? Bila menyebabkan Allah tegas ni sebut inna ni, surah 2 ayat 17 dan ayat 19. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Api. Apa benda cerita api? Kemudian au kasaibim. Apa benda cerita hujan lebat? Okey. Dalam surah Al-Ankabut, ni lebih dekat surah Al-Ankabut. Cuba tengok ayat 40. 41. Surah 29
ayat 41. Kita baca ayat ni sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Mathalul ladzi, perumpamaan bagi orang-orang yang ittakhazu min dunillah, menjadikan, mengambil selain Allah aulia, sebagai pelindung, penolong. Sebagai pelindung, sebagai penolong, pembantulah. Allah kata apa? Kamathalil ankabut. Ini dikata pada orang-orang Mekah, kafir Quraisy. Dia seperti labah-labah, seekor labah-labah ittakhazat baita, yang mencari perlindungan dengan rumahnya. Labah-labah kan, dia nak berlindung, lepas tu dia pun apa, konon-kononnya nak berlindung kat rumah dia. Macam mana keadaan dia? Pernah tengok labah-labah berlindung kat rumah? Kita ambil penyapu, kita buat apa? Dia yang binasa ke rumah dia yang binasa? Dia tak binasa dia, tapi rumah dia mudah je nak binasa kan. Umpama macam tu. Maknanya apa? Lemah sungguhlah kepada orang yang mencari penolong selain Allah, pelindung selain Allah ni lemah. Ibarat macam itulah. Hakikatnya dia lebih kuat lagi. Berhala yang disembah tu lebih lemah daripada dia. Macam sana labah tu, dia hancur dulu, tuan dia tak hancur lagi kan. Dia dah rosak dulu, tuan dia tak rosak lagi. Macam itulah orang-orang yang apa, puja selain Allah ni sama. Hakikatnya kamu tu, contohnya berhala lah kan. Berhala kamu pun lebih makan, berhala pun tak makan. Kamu ni lebih lagi, berhala pun tak. Tapi dia boleh apa? Tunduk kat berhala. Bayangkan. Ya Allah umpamakan ni labah-labah. Jadi dan labah-labah ni juga. Jadi ayat ni ketika ni dipermainkan oleh orang Mekah. Apalah, Tuhan ni kata maha tinggi, maha hebat, tiba-tiba buat labah-labah. Jadi mereka apa? Merasa jengkil dengan ayat ni. Mempermain-main, memperolok-olokkan dan mempersoalkan. Itu sifat orang-orang kafir. Boleh tak ada pada kaum muslimin? Boleh tak? Cara olok-olok ayat Allah macam mana? Ada tak cara olok-olok ayat Allah? Macam mana? Nanti kita tengok perumpamaan lain. Banyak perumpamaan. Jadi ini contoh orang-orang yang apa? Mensyirikkan Allah. Allah buat perumpamaan yang begini. Jadi Allah kata wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya yang paling lemah, rumah yang paling lemah adalah rumah labah-labah lah. Mana ada rumah macam tu, kena hujan pun basah. Kan? Angin tiup pun boleh roboh. Nak ke rumah macam tu? Itulah ibarat orang yang sibuk dengan dunia ni, disyirikkan Allah, dia tak peduli. Dia sibuk cari kekayaan dunia ni kan. Tapi dia tak bersedia untuk apa? Untuk akhirat. Ni umpama, dan mereka malah apa? Inilah cara fikir siapa? Inilah cara fikir orang kafir. Orang kafir dia berpijak kepada benda yang depan mata dia nampak, logik. Tapi dia tak beriman kepada ayat Allah yang apa? Cerita benda apa? Benda yang kamu pasti akan temui, tapi sekarang ni Allah tak nampakkan lagi. Baik. Sebab itu dalam surah Baqarah yang kita baca awal-awal apa dia? Allazina yu'minuna bil ghaib. Barulah cerita pasal apa? Wa yuqimuna solat. Pentingnya beriman kepada ghaib yang cerita dalam Quran ni. Pentingnya beriman kepada akhirat. Tapi manusia yang tak beriman kepada akhirat ni, mereka menilai apa? Mereka akan pandang remeh kepada orang-orang yang beriman. Mereka akan pandang remeh dan mereka akan pandang jelik. Mereka akan pandang remeh kepada ayat-ayat Allah juga.
Sedangkan ayat-ayat Allah ni dia jelas. Macam mana cara fikir orang kafir ni antaranya? Macam mana cara fikir dia? Cuba tengok surah 19 ayat 73. Ayat 73 19 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. Baik, ni. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat. Bila dibacakan, siapa baca ni? Siapa bacakan ni? Pertama siapa yang bacakan ayat-ayat Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara Rasul baca dengan kita baca Quran, saya ke siapa-siapa saja, mana yang lebih guru mana yang paling hebat ajar Quran? Guru mana yang paling hebat ajar Quran? Rasulullah lah. Rasulullah pun baca Quran ni, tapi ramai tak yang tak dapat penjelasan daripada Rasul? Tengok ayat ni, wa idza tusla alaihim, dan apabila dibacakan ke atas mereka. Baca kepada siapa? Baca siapa? Kat siapa ni Rasul baca? Pertama, sifat yang dibacakan ayat tu, sifat ayat ni apa? Sifat Quran ni, wahyu bila baca, sifat dia sepatutnya apa? Ayatun ya. Sifat ayat Allah memang sangat jelas, penuh penjelasan. Sifat ayat Allah apa? Penuh penjelasan. Hari ni ayat Allah jadi jelas tak? Macam mana ayat Allah tak penuh penjelasan sekarang? Masalah siapa? Masalah Allah ke masalah kita? Masalah kita. Faham? Sifat ayat Quran kita kena pegang. Ayat Allah sifatnya apa sepatutnya? Bayyinat, sangat jelas. Dalam Quran juga sebut apa dia? Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun. Kan? Wa ukharu mutasyabihat. Kan? Jadi dua jenis ayat Quran. Satu muhkamat yang banyaknya, yang jelas, yang mudah. Kita baca hari ni boleh faham tak sebenarnya? Contoh kita kata ayat-ayat pendek-pendek dan surah, kita sebenarnya boleh faham dengan mudah ke tidak? Wa aqimus solata wa atuz zakah, faham tak? Tak belajar bahasa Arab pun boleh faham? Boleh faham. Kan? Lagi apa? Banyaklah, sikit saja yang kita kena ambil berat sikit. Tapi kenapa langsung tak boleh faham? Yang sikit pun tak ambil berat, apa tu lagi yang banyak tu masalah kita boleh faham. Yang sikit pun tak nak ambil berat, yang banyak-banyak langsung tak ambil berat. Sedangkan tadi kan faham itu masalah siapa? Masalah siapa? Kita. Sekarang yang dibaca ni, dia bukan baca pada Muslim ke pada orang kafir? Ayat ni baca pada siapa ni? Nabi baca pada siapa? Qala allazina kafaru. Baca pada siapa? Orang kafir. Abu Jahal faham tak apa Nabi baca? Faham. Abu Lahab faham tak Nabi baca? Lagi apa dia? Lagi siapa? Abu Talib faham tak apa yang Nabi baca wahyu ni? Faham.
Lagi Umayyah bin Khalaf, faham tak? Faham, semuanya faham. Semuanya faham ni mereka baca. Bila mereka faham apa yang dibaca, Abu Bakar faham tak apa yang dibaca? Umar bin Khattab faham tak apa yang dibacakan? Semuanya faham. Mereka orang apa? Ha? Orang? Mereka bangsa apa? Bangsa Arab. Bangsa Arab. Okey, kita pun ambil. Siapa yang bukan bangsa Arab tapi faham ketika tu? Bilal bin Rabah, orang apa? Afrika. Dia bangsa apa? Dia bukan bahasa Arab, Afrika lah. Dia Habsyah. Suhaib, orang apa? Rom, Ar-Rumi, Rom. Dia daripada Rom. Dia juga orang yang lari dia, yang dia kira bekerja di sana lah. Lagi Salman, orang apa? Parsi. Itu semua bukan orang Arab. Mereka ni orang yang lemah, antara orang lemah ni tiga ni. Sebab dia orang luar, orang lemah. Tapi dia beriman. Tapi orang Arab ni yang gah dengan dan dia ketinggalan bahasa dia, dia lebih faham Quran tak sepatutnya. Tapi dia beriman. Tak beriman. Jadi Abu Lahab faham Quran ni, semua ni, tapi tak beriman. Jadi Quran ini dia ada dua kesan. Dia ada dua kesan pada sesiapa yang mendapat keterangan Quran. Keterangan Quran memberi kesan kepada individu. Dia akan dua kesan. Pertama apa? Satu kesan dia akan tentang. Satu lagi kesan dia akan beriman. Itu dua kesan. Itulah Quran. Sebab tu yahdi bihi maysya, Allah boleh sesatkan dan Allah beri petunjuk. Dua kesan yang sepatutnya ada pada Quran. Sekarang ni kita orang apa? Jadi kita kata kalau kita Al-Malayuwi, faham tak? Faham, alhamdulillah. Itulah kita kena ni. Abu Jahal pun faham ni, tapi ditentang. Satu lagi Suhaib Ar-Rumi, bukan orang Arab. Faham tak? Faham, dia beriman. Kita ni orang Melayu mana? Tengah-tengah. Tak faham pun dan tak tentang pun, tak tentang dan tak ikut. Patut tak? Macam mana tu? Jadi ini kesan buruk kan? Sebab tu ramai tak orang Islam, tapi solat dia buat ke tinggal? Ramai tak orang Islam ucap syahadah, tanya Islam, tapi dia puasa tak? Sebab apa? Kan itu kesan. Itu kesan. Dulu ada tak macam tu? Tidaklah, munculnya selepas itu golongan ketiga. Nama dia apa? Fasik. Fasik ni hampir-hampir munafik. Tapi sama ada dalam keadaan dia jahil, ataupun sama ada dalam keadaan dia tahu dan dia sengaja buat. Dua. Jadi itulah yang berlaku akhir zaman. Sebab tu jadi macam apa Nabi kata? Macam ramai tak masa tu? Ramai tak tanya, kamu Islam? Oh ramai, Islam, semua Islam. Tapi macam apa Nabi kata? Buih je. Siapa pun tak takut. Dulu Nabi solat, masjid dia pakai apa? Bumbung dia? Bumbung dia apa? Pelepah tamar. Dinding dia pakai apa? Apa? Batang kurma. Kan? Batang kurma. Kuat ke tak kuat? Kukuh tak kalau kita tengok? Ya Allah, pelepah tamar, hujan pun air boleh turun kan? Tapi siapa takut dengan mereka? Semua takut tak? Rom takut tak dengan orang? Takut. Parsi takut tak? Semua takut. Padahal masjid pelepah tamar je. Kita hari ni masjid dengan bumbung apa? Bumbung apa ni? Oi, bosi semua kan? Siapa takut dengan kita? Siapa rasa segan? Siapa rasa haibah dengan kita? Ada rasa haibah dengan kita? Kenapa? Sebab kita tak macam Bilal bin Rabah. Tak ada usaha untuk itu. Tak faham kita Allah ni. Betul tak betul? Sedar ke tak sedar? Jadi kita kena muhasabah diri kita hari ni. Itu. Jadi Allah ni itu sikap. Jadi begini Allah kata, bukan pada ayat tu. Kenapa jadi begini? Tengok. Sebab kita hari ini hidup dengan amalan Muslim, tapi apa? Bercorak fikir siapa? Kafir. Itu je masalahnya. Kita hidup dengan amalan Muslim, tapi cara fikir siapa? Orang kafir. Kesilapan yang besar. Cuba tengok apa mereka fikir. Mereka nilai bukan dengan akhirat, tapi apa? Lillazi qala allazina nakafaru lillazina amanu. Jadi orang-orang yang kafir menilai, dia tengok
Nabi baca ayat ni? Siapa yang dekat dengan Nabi ketika Nabi baca ni? Nabi baca ni ketika itu yang dekat dengan semua hamba-hamba orang miskin. Jadi orang-orang ni semua mereka ni saudara-saudara kaya, orang-orang kaya. Jadi orang kafir yang ini dianggap dia hebat ni, dikatakan orang beriman yang miskin tadi semua, yang tak apa-apa ni, ya, dianggap begitulah. Tak ada faedah ni. Kata ayyul fariqaini, siapakah antara dua puak ni? Dia ni yang beriman dengan kami, tengok kami kaya. Yang apa? Maqaman, khairum maqaman, yang lebih tinggi kedudukan siapa? Dan wa ahsanu nadiyan, dan siapa lagi tempat dia lagi hebat-hebat? Kami lah. Macam mana pula dengan dia ni kamu nak percaya? Nilai dia mana? Nilai dia begitu. Jadi kita kalau orang Muslim sibuk cari kekayaan tadi, kan, dengan kita rasa apa? Oh, ini nilai yang perlu. Hari ni ramai yang terpedaya dengan nilai demikian lah. Dia nak dekat dengan Allah mesti kena kaya ke? Tak. Ke ada alasan mesti? Itu bukan itu, kadang-kadang tersilap. Jadi motivasi yang banyak dikaut dan yang dapat yang dapat menarik perhatian ramai yang mana? Tentang kaya-kaya ke tentang cerita Quran Allah? Kaya-kaya yang mudah. Siapa yang ikut? Bangsa apa banyak? Orang apa? Islam ke bukan? Jadi apa terpalit dengan benda tu? Terpedaya, setuju dengan benda tu. Sebab dia pandang dari sudut siapa? Siapa pandang macam tu? Sepatutnya orang kafir yang pandang yang itu. Orang mukmin ni dia lagi bimbang. Sebab dunia ni dia tahu. Dunia ni nilainya macam mana? Dia tahu nilainya macam mana. Dia bukan sama macam yang tadi mereka fikir. Dan mereka kata apa lagi? Cuba tengok. Ayat yang ke-74. Dia baca, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athatha wa ri'ya. Dan berapa banyakkah negeri yang kami telah binasakan sebelum mereka, min qarn, daripada umat-umat yang lebih hebat, bangsa-bangsa yang gah dengan bangunan-bangunan gedung-gedungnya. Dan hum ahsanu asasan, dan mereka ahsanu asas. Apa makna asasan? Asasan ni perabot. Jadi faham? Salah ke kumpul perabot? Salah ke ada perabot? Apa yang salah? Apa yang salah? Corak fikir kita. Corak fikir kita yang salah. Dengan kenderaan kita nampak, kita dapat kereta ni sebab nak gunakan untuk hawa nafsu ke, untuk bermewah ke, ataupun kita dapat saya nak guna kereta ni fi sabilillah. Saya guna perabot ni sebab saya perlu. Itu yang salah. Jangan pula apa ni semua orang perabot ustaz, itu maksud zuhud, bukan. Saya tak kata itu. Tapi lihat, itulah cara pandang yang Allah nak ajar pada siapa? Orang Muslim pandang apa ni? Orang Muslim pandang ni semua, ini semua kalau saya salah guna, saya akan binasa. Lagi banyak saya ada, saya lagi kena hati-hati gunakannya. Sepatutnya dia fikir macam tu. Dia bukan bila orang datang je, dia apa? Dia rasa apa? Bangga pula. Oh, dia rasa tanda Allah sayang saya. Tengok saya dapat macam-macam. Sepatutnya tak. Sepatutnya dia kena jadi macam siapa? Nabi Sulaiman. Apa Nabi Sulaiman kata? Hadza, apa dia? Surah, jap, kita habiskan ayat. Jadi wari'ya dan ri'ya. Ri'ya ni apa? Kepribadian, dia punya pangkat, dia punya itu semua. Siapa yang lebih hebat? Kami lah. Jadi kalau kita tengok nilai dunia ni demikian je juga. Yang banyaknya, cuba tengok, terkaya nombor satu dunia orang Islam ke orang kafir? Orang kafir lah. Lagi? Dalam Malaysia? Sekarang ni, okey. Sekarang ni, adakah itu cara nak lawan orang kafir? Hari ni kita buat apa? Ekonomi kita pun merosot kan? Kita kata sebab kita ni tak kuat berniaga. Ya. Nabi dulu dia ajar kepada kaum Quraisy berniaga ke? Nabi pergi Mekah, Madinah, siapa yang power, yang hebat perniagaan di sana? Yahudi, belum lagi. Ada tak Nabi kata, jom kita attack pasar Mekah, kita berniaga? Tak. Ada tak Nabi ajar tu? Tidak. Nabi tak ada ajar tu.
Skill niaga Nabi tak payah ajar. Nabi ajar hati manusia, hati ni. Faham? Dalaman. Nabi ajar macam mana corak pemikiran yang patut ada pada kita. Jadi kalau kita kata, betul kita salahkan. Tengoklah ni, tengok ekonomi hebat. Sebenarnya, apa masalah kita? Adakah pada ekonomi? Itu sebenarnya adalah dia punya cabang dia. Tengok Nabi tak payah fokus sangat cerita yang tu. Nabi fokus pada apa? Pembentukan kekuatan siapa? Kekuatan umat Islam dalam ni. Jiwa kefahaman dia tentang apa itu iman, apa itu Allah, apa itu akhirat. Itu Nabi tekankan. Lepas tu dengan mudah apa? Hilang pasar Yahudi tu, hilang. Hilang. Dan sebab tu orang kafir ni, dia adakah dia takut dengan ekonomi Islam? Apa yang dia takut? Kalau Islam ni kuat ekonomi, dia takut ke? Dia takut ke? Tak. Sama macam dia je fikirannya. Dia boleh sama-sama. Dia boleh tak kita berkongsi? Ada tak sampai orang kafir kongsi dengan Muslim perniagaan? Ada dan tak salah lah kongsi tu. Jadi dia tak takut yang itu. Apa yang dia takut? Dan itulah kelemahan kita. Apa? Yang dia takut itulah sepatutnya jadi kekuatan kita. Tapi itulah kelemahan yang hari ni dia tak payah bimbang lah. Semua bendera putih kat kawasan ni. Semua tak ada red ni, tak ada. Semua white flag je. Semua aman, tak ada masalah. Apa dia? Ada tak ayat yang cerita? Apa yang dia takut? Apa yang menyebabkan mereka boleh mengalahkan kita? Apa? Ada tak ayat? Ada tak ayat? Apa ayat dia? Saya pernah bagi dulu ayat ni. Ada tak dalam Quran ayat yang menyatakan dengan jelas, inilah yang mereka takutkan, dan dengan hilang ini mereka boleh mengalahkan kita? Ada tak? Ada ayatnya. Cuba buka surah 41 ayat 26. Surah 41 ayat 26. Ayat ni ayat muhkamat. Baca pun boleh faham dah. Cuba baca. Ayat 26. Cuba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Boleh faham tak makna dia? Apa dia? Cuba baca terjemahan. Dan waqala, dan telah berkata oleh allazina, orang-orang yang kafaru, kafir. Apa dia kata? La tasma'u li hadzal Quran. Apa maksud dia? Jangan apa? Apa maksud dengar? Fahamlah. Dengar ni fahamlah apa Quran tersebut. Perintah dan larangan ni apa benda. Okey. Dia kata kepada siapa tu? Dia kata pada geng dia sendiri. Supaya apa? Kenapa? Sebab itu antaranya dulu Abu Bakar ni dulu saat dia Nabi ni ketika hijrah, ramai dah hijrah ke Habsyah, mereka ditindas teruk sejak apa? Sejak Abu Talib wafat. Bertambah teruk tekanan kepada Nabi dan juga semua kaum muslimin ketika itu. Jadi Abu Bakar ni dia pernah cuba nak hijrah keluar. Ketika Abu Bakar nak hijrah, nak hampir-hampir sampai ke Habsyah, lalu dia dijumpai oleh seorang musyrik. Musyrik ni ketua kabilah juga, ni hebatlah. Jadi dia kata, kamu nak pergi mana? Nak hijrah ke Habsyah sebab apa? Sebab saya nak ibadah kepada Tuhan saya dengan aman. Saya dihalang di sana, nak solat pun tak boleh semua. Jadi kata si ketua ni, salah seorang yang duduk di sana yang berhampiran dengan Mekah ni, kamu ini seorang yang mulia. La takhruj wala tukhraj. Kamu tak sepatutnya keluar dan kamu tak sepatutnya dihalau. Kamu ni dulu apa? Kerana kamu ni menyambung wasilah, kamu banyak tolong orang, kamu dia tahu kemuliaan Abu Bakar ni. Hebat. Dia orang mulia. Maka dia, jom. Tak apa, kamu pulang, saya jadi apa? Penjamin kamu. Ketika pulang Abu Bakar ni apa? Dia beritahu pada Abu Jahal semua ni, geng-geng ni tengah apa? Tengah duduk kat mana mereka tempat lepak dia? Tempat lepak mereka kat mana? Depan Kaabah tu. Maka Kaabah tu mereka lepak, tempat lepak je. Jadi
Dia beritahu semua, perhatian semua kata, saya jamin Abu Bakar ni, jangan cuba nak halang dia. Faham? Dia jamin. Tapi kemudian Abu Jahal bagi syarat. Apa dia? Okey, syaratnya jangan Abu Bakar jangan solat depan Kaabah, jangan solat dua rumah. Solat nak baca Quran, baca kat mana? Baca dalam rumah. Senyap. Punya takut dia nak apa ni? Supaya orang apa? Dengar Quran dan hayati Quran. Punya takut. Pada satu hari sampai dalam sekian lama Abu Bakar buat apa? Akhirnya Abu Bakar duduk rumah je. Dia buat depan rumah dia tu, kat luar rumah lah. Macam halaman rumah ni tempat solat dia. Jadi dia solat, dia baca Quran kat depan tu. Abu Bakar ni terkenal dengan bila dia baca, dia ni orang yang cepat tersentuh hati. Hati dia cukup lembut. Bila baca ayat Allah, dia memang akan nangis. Bila baca ayat-ayat ni. Lalu ketika dia buat beberapa kali tu, apa berlaku? Jadi orang yang luar ni, yang non-Muslim ni, dia lalu anak-anak perempuan-perempuan ni dengar dan nangis sama-sama. Dengar ni dan mula apa? Hati terjentik. Hati terasa ni. Itulah kekuatan Quran tu. Faham tak kita? Hari ni apa masalah kita? Itu masalahnya, ya Allah, kan? Tak nampak? Jadi apa mereka kata? Walghaw fi. Buat bising, buat macam-macam cara supaya mereka tak akan pandang Quran. Pandang pun dengan pandangan yang tak sepatutnya pandang. Nak baca je, tak payah faham. Tak payah tersentuh hati sampai tak payah. Ataupun buat apa? Buat hiburan. Betul? Hari ni berlaku. Apa jadi kesan dia? La'allakum apa yang dia cakap? Tak gelibu supaya kamu dapat kalahkan mereka. Jadi mereka nak kalahkan kita bukannya dengan ekonomi, tak payah. Duk sibuk yang itu kita ikut sama. Masalahnya bukan pada material, masalahnya pada hati kita ni macam mana sekarang dengan Quran. Kenapa kita pandang Quran macam ni? Apa pun kan? Punya susah ni nak Quran ni, punya susah dengan kita. Punya rasa jauh cukup. Nak baca sungguh-sungguh, nak tadabbur ke, nak hayati ke, punya cukup sukar. Kan? Belum suruh baca saja, faham lagi, tengok lagi. Faham? Begitulah Quran ni yang sepatutnya ada pada kaum muslimin. Inilah menakutkan orang kafir. Tapi hari ni berlaku tak? Kelas mana banyak? Cerita Quran ni kelas banyak tak? Banyak kelas ni? Ke kelas bisnes banyak? Cuba fikirkan. Faham? Saya tak salahkan umum. Ni untuk apa? Buka minda. Cuba kita fikir. Fikir. Jadi itulah. Berguna tak BMF berguna tak tanpa umat peduli Quran? Guna. Kita kata BMF kuat ni. Berguna ke tanpa ni kekuatan dengan Quran? Berguna? Tak berguna. Faham? Siapa yang meninggalkannya apa berlaku? Dia akan tanggung satu masalah besar. Surah apa? Siapa tinggalkan, dia akan tanggung satu masalah besar. Surah apa? Surah 21 atau 23 ayat 100. Kita tengok. 20 ya? Ayat 100, masya-Allah. Surah 20 ayat 100. Baik. 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Jadi siapa yang berpaling daripadanya, iaitu ia ni hujung Alkitab, iaitu Quran. Quran. Terjemahan dia apa? Ada buat kurungan tak Quran? Domain dia tu, domain ganti kepada perkataan Quran. Siapa yang berpaling, a'rad maksudnya apa? Paling tak peduli. Tak ambil berat, tak peduli Yahmilu yaumal qiyamati wizra. Dia akan pikul di akhirat nanti apa? Pikulan yang cukup besar, dosa yang cukup besar. Walaupun kat dunia ni dia senang, dia tak dapat musibah teruk macam orang beriman, orang kaum muslimin ramai sampai syahid, kan?
Dari segi dunia, kalau lihat di sisi mereka di dunia ni, mereka ni dalam kehidupan yang bahagia. Bahagia, belum tentu belum tentu. Ini ayat dia. Allah ada cerita tak akibat dia di dunia dalam ayat ni? Akibat di dunia ada tak? Tak ada. Mereka akan dapat istidraj daripada Allah. Tapi tunggu akibat di mana? Yaumal qiyamati wizra. Hari kiamat dia akan tengok. Rupanya beban dia cukup berat ditanggung. Ditinggalkan ayat-ayat Allah, diremehkan ayat-ayat Allah. Baik. Hari ni Allah kata dalam ayat ni, ini cerita tentang orang-orang munafik, orang-orang ingkar ni, dia semua mana-mana ayat Allah datang, perumpamaan semuanya dibuat apa? Dikecil-kecilkan. Dan dia rasa tak perlu. Hari ni ramai juga macam tu kita. Quran je belajar ni. Kan? Sedangkan selama ni Quran tak belajar. Tiba-tiba bila ni asyik Quran saja. Tak cukup. Nanti macam mana ni nak hidup ni? Inilah kehidupan. Quran itulah sumber kehidupan yang utama kita. Kan? Baik. Dalam ayat lain, tengok macam mana mereka pandang lagi kaum muslimin, orang beriman. Tengok surah 2 ayat 212. Hakikatnya mereka pandang orang beriman ke atau mereka pandang ayat-ayat Allah? Ayat-ayat Allah mereka meremehkan apa perintah Allah ni. Ayat-ayat Allah mereka pandang remeh. Dalam surah 2 ayat 212, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Zuyyina, apa makna zuyyina? Apa itu hiasan? Bila sebut diperhiaskan, apa tujuan? Kenapa kita hias? Kita berhias sebab maknanya sebelum tu betul tak cantik lah. Kenapa benda tu kena hias? Dunia ni kenapa kena hias? Kenapa dunia ni kena hias? Asal dia cantik tak? Cantik ke tak cantik? Benda yang kena hias cantik ke tak cantik? Ni dinding ni kalau simen je, sekarang ni dia hias tak? Dia hias dengan apa ni? Cat tu hias lah. Kenapa? Ni hias dengan apa? Tak, kenapa perlu hias? Dunia ni hakikatnya tak cantik. Asalnya tak cantik. Allah hiaskan. Dalam surah apa? Al-Kahfi Allah sebut. Allah hias dunia. Kemudian dunia ni akan jadi apa dia? Semua ni akan rata balik. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Yang tak payah hias apa? Yang tak payah hias apa? Syurga ada tak kena hias? Ada tak cerita pasal hiaskan syurga dia? Syurga tak payah hias. Syurga memang cantik. Kecantikan dalaman dan luaran memang dah sempurna. Kita nak yang mana yang memang tipu tak cantik, lepas tu kita hias bagi cantik, baru kita terpikat ke ataupun yang memang cantik luar dalam? Mana nak pilih orang beriman? Mana nak pilih sepatutnya? Syurga. Jadi bila sebut hias, untuk apa? Untuk datangkan rasa apa dalam? Sesuatu yang buruk dihias untuk datangkan apa? Seronok. Dia rasa seronok tengok hiasan tu. Sekarang ni Allah sebut dalam ayat ni, zuyyina lilladzina. Sekarang ni Allah bagi seronok, Allah hias dunia ni, Allah bagi seronok pada siapa? Orang beriman ke orang kafir? Jadi patut tak orang Islam, orang beriman, dia rasa seronok dengan sekarang ni? Patut ke tak? Dia memang seronok, hidup dia ini, dia seronok je. Patut? Taklah. Maknanya ada sifat siapa? Orang kafir sebab Allah kata Allah rasa seronok kan, Allah hiaskan rasa seronok seperti siapa dunia ni?
Orang kafir, kamu orang beriman tiba-tiba sama macam orang kafir rasa seronok. Patut? Tak patut. Faham? Faham tak ayat ni? Zuyyina lilladzina kafaru. Apa dia? Al-hayatud dunia. Rasa seronok. Maksudnya apa? Boleh tak kita seronok ni? Bolehlah nikmatilah nikmat tu. Tapi jangan apa? Kerja dia, hidup dia apa? Itulah kerjanya. Cari projek. Sepatutnya dia sedia untuk apa? Dia bimbang. Lagi banyak dapat, dia bimbang sebab apa? Dia tak seronok selagi mana semua ni tak dia buat apa? Tak gunakan untuk dapat kecantikan yang sempurna di syurga. Sepatutnya dia rasa macam tu. Sebab tu Allah kata apa? Bila orang yang dia seronok dengan dunia, dia rasa bangga tadi ni, kan? Dia buat semua dapat ni, kan? Dia rasa usaha dia, kan? Akhirnya dia akan buat apa? Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dan mereka akan pandang remeh, main-mainkan, mempersenda-senda siapa? Orang beriman. Orang betul-betul beriman. Kenapa orang beriman jadi begitu? Bayangkan, siapa antara orang beriman? Abu Bakar. Abu Bakar buat apa kerja dia? Ada perabot tak? Tak ada. Nabi rumah ada perabot tak? Nabi rumah dia kat mana? Berapa meter rumah dia? Nama dalam Quran ada sebut nama rumah yang mulia ni, ada tak? Hujurat. Surah Al-Hujurat tu cerita pasal rumah Nabi. Rumah Nabi ada bahagian luar, bahagian dalam. Bahagian dalam tu dalam keadaan lebih kurang 3 meter 5 kali 5, 3 kali 5 petak je. Kecil je, Kecil je rumah Nabi. Kita pergi kat Madinah tu kan, dekat makam tu kan. Situ kecil saja. Apa? Nabi nak solat, Nabi solat macam mana? Jadi Nabi solat, Aisyah kena alih kaki dalam rumah tu. Luas ke sempit? Jadi Nabi solat tak sampai bengkak kaki? Kita rumah luas tak? Solat tak sampai bengkak kaki? Ke ada halangan nak solat? Ada. Boleh fikir tak? Allahu Akbar, kan? Abu Bakar, samalah semua. Cuba fikirkan. Ini kita kena fikir. Bila kita baca Nabi, kita hayati, tengok hidup dia. Kita hidup dengan tu. Bukannya baca teks. Faham? Jadi, hari ni tengok Allah kata, wa yaskharuna minal ladzina amanu. Mereka akan rendahkan orang beriman. Orang betul-betul, orang infak banyak ni sampai dia akhirnya apa? Tersepit akibat infak dia tu lah. Bukannya maksudnya dia tak dapat nak beli macam orang lain lah. Hakikatnya hidup dia cukup je. Tak dapat apa pun. Kan? Dia dah lebih daripada keperluan dia dah. Tapi dia sedekahkan contohnya. Dia tak punya apa. Dia orang ni ada kereta berapa? 5 biji. Dia satu cukup dah. Tapi okey je. Tak ada masalah. Hakikatnya sama je. Yang tu pun pakai satu kereta je. Kan? Itu dia akan apa? Betul tak jadi macam tu? Betul tak bila orang begini jadi macam tu? Ya. Dia bangga dengan apa yang ada di dengan dunia. Dia pernah tak bangga dengan amalan dia untuk akhirat? Orang beriman dia patut bangga dengan apa yang dimiliki di dunia ke, ataukah dia patut rasa apa? Jangan bangga dengan amalan akhirat lah. Patut dia rasa apa? Dia rasa bimbang dengan apa? Sikitnya amalan dia untuk rumah kat sana tu. Dia lagi takut lagi banyak. Sebab apa Nabi kata? Apa beza orang yang banyak harta dengan orang miskin? Apa beza nanti ke akhirat? Nanti dia masuk syurga, apa beza? 500 tahun. Orang miskin masuk dulu dah. Orang banyak harta ni, kalau dia beriman pun, kan, kalau betul dia gunakan harta dia, hisap dia tetap payah, hisap dia lambat. Kenapa? Apa lewat selama banyak? Selama 500 tahun. Bayangkan. Faham? 500 tahun. Orang dah enjoy dalam dah, kita duk tunggu lagi ni. Duk lagi apa? Kira lagi audit. Audit lagi satu-satu. Faham? Audit satu-satu. Kena jelas. Ini beza. Jadi Allah kata apa? Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah yang bagi rezeki kepada semua tanpa batas. Boleh? Ini nampak mereka meremehkan. Hakikatnya mereka meremehkan siapa? Bila orang beriman buat apa yang Allah perintah sungguh-sungguh, buat apa yang Allah larang ni, tinggalkan betul sungguh-sungguh, beriman kan? Mereka akan apa? Janganlah nak alim sangat. Kan? Syek ni je. Betul tak? Pernah macam tu? Orang nak beriman nak buat betul-betul ni, semangat benar pula dah. Orang kawan sahabat dulu macam mana? Lagi pelik kalau tengok amalan dia. Lagi semangat. Tapi hari ni kalau nak buat sungguh-sungguh, rasa macam akhirnya apa jadi? Malu pula nak buat benar-benar malu.
Patut tak? Dah terbalik kan? Ini fikir siapa sepatutnya ni? Siapa punya fikir sepatutnya ni? Orang beriman ke orang kafir? Tapi sekarang siapa yang fikir macam tu? Orang Islam sendiri pun fikir macam tu. Macam mana kita nak menang? Boleh? Bila Quran ni sama dengan kita, akhirnya apa? Tukar yang lain Betul tak? Ada tak ayat tu? Ada tak ayat tu? Ni remeh juga ni. Ni ayat ni, Allah takkan malu buat semua ayat ni. Semua ni bermanfaat untuk kamu. Cuba tengok dalam surah 10 ayat 15. Ni baru ni innallaha la yastahyi ni. Tak apalah kot nanti kita sambung lagi, nyamuk pula. Insya-Allah. Okey. Ni kita nak cerita kenapa Allah kata Allah tak malu ni. Allah ni maha mulia. Sekecil mana pun, sebesar mana pun, semua yang manfaat untuk kamu. Kamu yang betul-betul rasa hina di sisi Allah. Orang beriman. Okey, surah 10 ayat, betul ke ayat 15? Sekejap Surah 10 Okey, ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'ani ghairi hadza aw baddil. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Dan wa idza tutla sama dan bila dibaca kepada mereka, siapa? Kaum kafir dululah. Sampailah kita bila dibacakan kepada mereka ayatuna, sekali lagi Allah cakap ayatuna apa? Ya, Quran itu sangat jelas untuk memasukkan iman dalam diri seseorang itu. Quran ni sangat jelas. Ambillah Quran ni, fahamilah ayat-ayat dia, hayati. Dan jadi hari ni banyak benda kita boleh buat. Antaranya apa? Terjemahan dah banyak. Di samping belajar bahasa Arab ni mungkin kan penat kan? Tak apa, saya ambil cara mudah kita. Mudah apa? Tafsir dah banyak dah. Cuba baca-baca sikit, rasa sikit. Kurang-kurangnya tak dah tinggal jauh sangat. Baca terjemahan Quran, cuba baca tafsir Ibnu Katsir ke sikit, baca. Jadikan itu macam bacaan kita sekarang. Bacaan, jangan baca surat khabar banyak. Koran tu nama dia koran. Koran ni cerita berita, tapi berita dia ada faedah tak? Ke berita dia mendatangkan fitnah? Berita dia 50 mungkin betul, 50 mungkin tak betul. Kita pun nak buat perbandingan, ambil surat khabar ni, ambil surat khabar ni. Untuk apa kita buat tu? Allah dah kata dalam Quran dah, apa berita paling besar? Apa berita paling besar? Ada satu surah tu nama pun surah tu berita. Tapi kamu tak nak peduli berita-berita yang itu. Berita yang apa? Sampai bila-bila, sampai kamu mati. Inilah berita yang kamu perlukan. Surah apa? An-Naba. Amma yatasaalun, apalah yang mereka duk gaduh-gaduh ni Malaysia ni? Anin nabail azim, ni tentang berita yang cukup besar, allazi hum fihi mukhtalifun, itu tentang kematian, tentang apa benda berlaku nanti hari akhirat. Itu cerita berita yang patut kita perhatikan. Ni banyak berita. Berita yang paling besar ada 3. Apa dia? Allah, cerita pasal Allah. Ar-Rasul, cerita pasal Rasul. Al-Qiyamah, hari akhirat. Itu yang sepatutnya manusia ambil sebagai berita paling utama. Berita apa? Perdana. Sepatutnya itu berita perdana kita. Hal ehwal harian kita, jadikanlah Quran itu berita apa? Berita perdana kita. Okey.
Jadi apabila dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, qala allazina la yarjuna liqa'ana, berkatalah orang-orang yang Allah tahu hati dia apa? Hatinya mereka tak nak mati pun, mereka tak nak bertemu dengan Allah. Sebab apa? Mereka ni sayang dunia ni. La yarjuna liqa', mereka tak ingin pertemuan. Ada tak kata mereka tak beriman akhirat? La yu'minuna bil akhirah, ada tak? Tak. Ada iman tu sikit, tapi hakikatnya mana lebih? Sini lebih lagi. Mereka tak harapkan tu. Sebab tu mereka tak bersedia untuk mati, tapi mereka bersedia untuk apa? Untuk hidup kekal. Bolot lagi kan? Betul? Padahal dah sakit-sakit ni, tapi nak cuba kekal kalau boleh. Nampak tak? Sedangkan dah lewat-lewat ni lagi pahit lah apa? Tak payahlah dok sibuk bolot tu. Buat amalan soleh lagi banyak-banyak. Infak sebanyak mungkin. Sepatutnya macam tu. Tapi tak. Ini nama dia la yarjuna liqa'ana. Hakikatnya mereka tahu mati. Tapi apa? La yarju, mereka tak harap mati lagi. Apa mereka kata? Bila dengar Quran cakap apa? Hari ni bila kita sebut baca ayat Quran, rasa berat tak kita? Rasa berat tak hati ni? Banyak tak silap? Banyak tak rasa kurangnya ini kena buat? Rasa tak? Itu sifat Quran. Quran ni sesuatu sebab apa? Sebab dia nak menjadikan seorang manusia tu apa? Berkualiti, hidup dia kualiti. Memanglah berat. Bila dengar ayat-ayat, bila faham lagi lah rasa berat. Memang. Tapi bagi orang yang nak seronok ni, dia nak dengar tak benda berat-berat ni? Tak nak bertadabbur, nak buat satu kalimah, nak tak? Tak nak. Dia kata apa? Na'ti. Dia kata apa? Na'ti bi Qur'anin ghairi hadza. Apa dia? Tidur. Iyalah. Tidur kan. Dengan lagu tadi dia tak tidur. Sampai baca Quran baru je tak masuk semuka lagi. Tidur dah. Begitulah hakikatnya. Syaitan perdayakan kita kan. Jadi dia kata apa? Sebab apa? Quran ni berat sangat ni, banyak sangat benda. Dah tak payah. Na'ti bi Qur'anin ghairi hadza. Bawa bacaan lain, bawa benda-benda seronok-seronok sikit. Bawalah komik itu ke, bawalah ini, bawalah cerita tu, drama tu ni, bawa sinilah. Hidup kita kena seronok juga. Betul tak? Hidup pun kena enjoy juga. Ya ke? Ya ke hidup kena enjoy? Tak semestinya. Hidup kena enjoy ke tak? Apa maksud enjoy tu? Enjoy ni, enjoy your life ni semua kata-kata siapa? Ada tak hadis Nabi pernah sebut ayat-ayat tu? Pernah Nabi sebut sahabat, Mus'ab bin Umair, relax, jangan kamu cari, jangan ni perang sangat, enjoy dulu. Ada? Ada tak? Anas bin Malik nak pergi perang ni. Akhirnya dia dapat pergi. Dia menangis nak pergi perang. Nabi kata, relax dulu, enjoy dulu. Ada? Umur Anas berapa? Umur Anas 15 tahun, nak 14 belasan tahun. Nabi kata, relax dulu, kamu kena enjoy, kamu masih muda. Ada? Kenapa kita cakap macam tu? Fikiran kita macam siapa? Acuan siapa ni? Ya, itu silap. Silap. Masa kita panjang ke pendek? Pendek sangat. Kan? Mana lagi pendek? Masa kita kat dunia ke masa kita kat kubur nanti? Kat kubur lagi jauh panjang, tak tahu limit berapa bila masa lagi nak kiamat. Ramai tak orang yang dah ada dalam kubur sekarang, mati dia umur 100 tahun tapi dia dah dalam kubur selama 1000 tahun. Ada. Macam mana pula kita berkata enjoy lagi? Patut tak? Tak patut. Life is once. Hidup hanya sekali. Ya ke hidup sekali? Korang kata hidup berapa kali? 2 kali. Nampak tak fikiran kita dah tu ubah? Kenapa ubah? Sebab apa ubah? Na'ti bi Qur'ani ghairi hadza. Kita sibuk dengan bacaan lain. Pernah peduli tak Quran nak faham betul-betul? Tak. Banyak sebenarnya misteri yang ada dalam Quran ni kan? Quran ni, jangan jadikan Quran ni macam misteri Nusantara tu. Faham? Kita duk korek misteri kat luar-luar, misteri pokok itulah misteri. Pernah tak korek misteri-misteri yang banyak ni, cerita akhirat dalam Quran? Macam mana? Pelik kan? Jadi kan apa dia punya kata-kata, jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri. Ni nanti kamu nak mati lagi misteri. Apa nasib kamu? Pernah tak fikir? Faham? Itulah banyaknya cerita ni kan. Jadi na'ti bi khairi Qur'ani ghairi hadza au badilhu. Bawa bacaan lain ataupun gantilah yang lain. Betul tak? Rasa tak boleh terima lah, susahlah, dah lah. Betul tak? Tak betul. Ini cerita orang kafir. Nampak dia remeh tak ayat Allah?
Sedangkan Allah kata apa? Allah ni walaupun umpama yang kecil lebih halus daripada nyamuk, dia Allah semuanya manfaat untuk kamu yang besar sepatutnya. Tapi tengok manusia pandang Quran ni macam mana, kerjakan Quran ni macam mana. Dia mampu faham buku-buku lain bahasa Inggeris, dia baca sungguh-sungguh sebab nak faham buku apa untuk bisnes tadi. Dia pernah tak faham dia nak macam mana nak bisnes dengan Allah dengan buku dalam bahasa Arab ni yang Allah muliakan ini. Pernah tak? Tak pernah. Laju dia kejar sana tapi dia tak kejar kat sini. Faham Sepatutnya akhirat kaum muslimin, sikap muslimin dengan akhirat dia kena buat macam mana? Dia kena jalan tenang-tenang ke ataupun dia kena lari-lari? Ataupun dia kena lumba? Dia kena lumba. Jadi hari ni sampai sini. Nanti kita tengok apa itu nyamuk. Kita nak tutup dengan apa sikap kita. Bila Allah cerita Quran, cerita akhirat, kita kena pergi mana? Kena relax, enjoy ataupun pergi cepat? Apa dalam Quran sebut? Ada? Untuk dunia dalam Quran sebut Allah suruh buat apa? Untuk dunia tadi, nak dapat hasil dunia tadi, Allah suruh buat apa? Kerja cepat-cepat ke ataupun jalan? Buka surah 67 ayat 12 13 tak silap saya. Al-Mulk ayat ayat 15. Ayat 15. Allah tak boleh padam Ni ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi. Wa ilaihin nusyur. Dialah yang telah jadikan, siapkan untuk kamu bumi ni, dunia ni, bumi. Dalulan, tempat kamu boleh mudah mencari sesuatu untuk kehidupan kamu. Dalulan ni maksudnya dari perkataan zilli. Zilli tu maknanya apa? Zil maknanya hina, tunduk. Dia rendah. Jadi dunia ni sehebat mana pun dia ditundukkan untuk siapa? Dihinakan untuk siapa? Kita. Semua haiwan yang sebesar gajah pun boleh tak? Ada tak orang guna gajah untuk tarik balak? Ditundukkan. Semua ditundukkan Allah. Dunia ni zalulan, dipermudahkan. Dalam mana pun emas dalam tanah, ada tak boleh kita korek, ambil hasil? Ya, semua dimudahkan Allah. Semua. Dalam laut ada apa? Laut dalam ada apa? Minyak dalam tanah tu kan? Boleh tak kita dapat hasil? Subhanallah. Zalulan. Tu maksud zalulan. Begitu mudahnya Allah bagi kita semua. Mana atas bawah, semua manusia boleh buat duit. Semua manusia boleh dapat nikmat. Betul? Zalulan. Tapi Allah kata, bila nak begini, kamu kena buat apa dengan dunia? Famshu. Apa makna famshu? Famshu ni jalan. Masya ni kita jalan tenang, jalan biasa. Famshu jalan biasa. Famshu fi manakibah, jalanlah. Jalan sampai berfikir, jalan tengok untuk apa? Sekarang ni nak buat apa? Fikir mana sebenarnya? Fikir mana? Allah suruh. Jalan dengan tenang, tengok dulu. Jangan gairah dunia. Sebab apa? Nanti kamu akan lupa. Syaitan akan buat kamu lupa akhirat. Sekarang ni Allah kata jalan dengan tenang, dan jalan tu bila dapat sesuatu untuk hasil, fikir ke mana? Wa ilaihin wa kulu mir rizqi, makan rezeki itu, fikir untuk makan yang halal. Tapi ingat, fikir apa? Wa ilaihin nusyur. Itu cara dia. Ingat, kamu akan kembali untuk dia. Jadi kamu dapat nikmat ni, dapat keluarkan sesuatu ni, kan? Jangan jalan laju, jangan lupa, hilang. Itu orang kafir. Orang kafir macam tu. Orang beriman dia tak macam tu. Adakah mana orang iman tak makan, tak nikmati dunia? Tak. Tapi dia berjalan dengan tenang, dan dia buat sesuatu dengan fikir yang jelas. Bagaimana yang Allah sebut, wa ilahin nusyur. Sebab tu Allah kata bila akhirat kena buat apa? Tengok akhirat Allah cakap apa. Cuba buka surah 50. Buka surah 50. Bila sebut tentang Allah, kamu kena buat apa ni? Surah 50
Ya, apa ayat dia? Bukan surah 50 ke apa ya? Okey, 51. Ya, saya cari. Cari ayat fafirru. Ayat berapa? Siapa tahu? Surah 50, surah Az-Zariyat 52 ayat 50. 52 ayat 50. Az-Zariyat 51 ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Jadi Allah cerita tentang kaum terdahulu yang dapat macam-macam kekayaan dah binasa. Mereka ingkar dengan apa yang Allah perintahkan. Dan Allah cerita tentang dunia, bumi ini semua. Dan kemudian Allah kata apa? Dengan nikmat ni semua, dengan apa yang Allah telah ingatkan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala yang kami ciptakan semua pasangan supaya kamu tadhakkarun, kamu fikir. Jalan yang bumi dengan fikir. Akhirnya Allah kata apa? Fafirru ilallah. Setelah kamu sedar yang siapalah kamu ni, sedar siapa itu Tuhan yang pencipta ni kan, dah kenal, apa Allah kata? Jalan ke lari? Firru, jalan ke lari? Fafirru, larilah kepada Allah, menuju Allah, pergi bertaubat segera, pergi lakukan. Kamu dah laras dulu, kamu duk berjalan lain ni, jauh daripada Quran, tinggallah. Sekarang ni lari, mari kita pergi kepada Quran. Lari, segera. Segeralah belajar Quran ni. Segeralah lari apa yang ada dalam Quran ni, khazanah yang cukup hebat ni. Firru ilallah, larilah kepada Allah. Dan inni lakum minhu nadhirum mubin, sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang jelas untuk kamu. Ni tengok ni ayat pertama. Allah suruh apa? Lari. Untuk akhirat ni sifat dia bersegera. Dalam surah lain cuba tengok surah Al-Mutaffifin. Surah 83. Ayat yang ke, ada tak? Rasa-rasa tahu tak ayat mana? Ayat 26. Ayat 26. 83 ayat 26. Jadi ni jalan di dunia ni Al-Haya Hayatud dunia. Yang ini akhirat. Tengok 83 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Khitamuhu misk, cerita pasal apa? Khitamuhu misk, minuman yang kasturi, yang bau wangi. Minum tu, siapa minum, nafas dia terus wangi. Di mana ni cerita pasal apa ni? Dunia ke akhirat? Akhirat. Cerita pasal benda nampak ke, gaib ke, yang nampak sekarang? Gaib. Bagi orang beriman, apa dia buat? Allah kata, wa fi dzalika, maka dengan cerita-cerita ni, nikmat ni yang menunggu kamu ni, apa dia hendak? Hendaklah apa? Fal. Lam tu hendak, lam tu amar, lam perintah. Maka hendaklah apa? Yatanafasil mutanafisun. Orang yang berlumba-lumba, kamu saling berlumba-lumba untuk dapatkan ni. Saya nak dapat minum air ni. Berlumba-lumba lakukan amal soleh sebaik-baiknya. Berlumba-lumba dekat dengan Allah sebaik-baiknya. Ini cerita dunia ke akhirat? Nampak? Ni sepatutnya ada sikap. Hari ni berubah ke tak berubah? Jadi tak benda tu?
Jadi ke tak jadi? InsyaAllah kat sini semua jadi. Kita doakan kita termasuk daripada golongan yang Allah sebut ni. Kita nak termasuk dalam orang InsyaAllah. Lagi? Ada lagi tak ayat dia? Suruh lagi cepat ada. Jadi kita ni banyak dosa. Bila seorang itu sedar tentang silap dia sebelum ni, tak sedar mungkin jahil. Sekarang ni kita berdosa, kita tinggalkan Quran, dosa tak? Dosa. Kita sibuk bergelumang dari belajar ilmu dunia banyak, rupanya tinggalkan ni, dosa tak? Dosa. Sekarang ni kita masih hidup kan? Allah ni Maha Pengampun tak? Pasti Allah Maha Pengampun. Jangan kita putus asa daripada keampunan Allah. Jadi Allah kata buat apa? Relax ke apa? Tak, kamu kena segera cepatlah. Segera mohon ampun dan segera cepat ambil rahmat Allah tersebut. Surah apa? Buka surah 3, 133. Surah 3 ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Apa ayat dia dimulakan? Perintah lagi. Tadi perintah, semua perintah. Bila sebut akhirat, semua perintah. Fafirru ilallah. Perintah tu, fi'il amar. Larilah kepada Allah. Fal yatanafasil mutanafisun. Maka hendaklah orang itu berlumba-lumba untuk dapatkan minuman tadi tu. Perintah. Yang ini juga perintah. Wasari'u. Apa makna sari'? Pernah tak kita kat Arab nak turun bas? Kita pergi Mekah ke apa kan? Bisur'ah. Ada tak? Apa tu? Cepat. Sur'ah tu maknanya cepat. Sari'u maknanya apa? Bersegera, cepat. Wasari'u, bersegeralah kamu. Kepada apa? Ila maghfirah, kepada keampunan Allah. Adakah suruh lambat-lambat? Macam dunia tadi jalan, ada? Tak ada. Nampak tak? Ni dah jauh tak beza fikiran orang mukmin sebenarnya dengan yang lain. Hebat tak cara fikir orang Islam ni yang Nabi ajar, Allah ajar ni? Hebat, sepatutnya kita hebat. Bila umat yang begini, dia akan jadi hebat lah. Barulah akan ada apa? Disegani, digeruni. Tapi berlaku? Tak berlaku. Pokok dia belum tumbuh lagi. Baru kita usaha untuk menumbuhkannya. Bermula dengan siapa? Kita sendirilah. Wasari'u, bersegeralah kamu kepada keampunan Allah daripada Rabb kamu. Dan wajannah, cerita pasal syurga. Sebab tu kita ayat sebelum ni cerita pasal apa? Wabashir. Kan? Gembirakanlah orang-orang yang nak sungguh-sungguh dekat dengan Allah ni. Gembirakan mereka. Cerita pasal akhirat ni banyak-banyak. Dunia dah memang kita duduk sini, tak payah cerita lah. Banyak cerita apa sepatutnya? Banyak cerita pasal Quran ni, akhirat. Persediaan untuk kematian, cerita. Baik. Jadi kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ada lagi tak ayat Allah suruh cepat? Jadi kita nak buat kebaikan, sifat dia tangguh ke bagi orang ni? Awak dululah, awak buat ke? Ataupun macam mana? Macam kita nak tunggu apa? Tunggu apa? Duit. Selalu kalau kita nak tunggu ambil duit ke apa, kita nak depan ke nak belakang? Nak depan kan? Nak depan. Tapi kalau nak tunggu, nak kena inject ke apa ke kan? Duduk mana? Duduk belakang kan? Okey. Jadi kita ni bila nak buat sesuatu kebaikan, Allah kata, okey, ni kita ada buka untuk sedekah. Macam mana? Dia kaya, dia pergi dulu. Tak apa, nanti saya support. Ke macam tu ke? Sedangkan apa Al-Quran sebut apa? Orang beriman ni. Dia rasa malang kalau dia tak dapat benda tu. Sebab apa? Bila dah penuh dia tak dapat. Dah habis, tutup dah. Sedekah dah tutup. Dia rasa sedihnya. Kan? Sepatutnya macam tu. Apa ayat dia? Surah 2, surah Al-Baqarah.
Surah 2 ayat 143. Surah 148 kan? 148. Ini apa? Akhirah. Kehidupan akhirat. Allah kata cepat semua. Kita baca ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Dan bagi setiap wajah tu muka. Wajah kita ni ada tak benda yang tak ada wajah? Mana tak nampak, mana depan, mana belakang, mana dia punya tempat utama dia? Ada tak? Cacat ke tak kalau macam tu? Cacat. Jadi kita semua ada tempat apa? Kita hadap. Semua manusia hidup macam mana pun, tak boleh tak kata dia tu tidak ada tempat yang dia cenderung. Ada tak? Tak ada. Semua kita pasti ada. Tak ada satu pun nanti dinilai di akhirat dia tak ada kecenderungan. Jadi bagi orang-orang yang contohnya agama lain, dia cenderung kepada apa yang dia pandang. Betul? Bagi orang Islam dia akan pandang satu je tempat. Ke mana? Kiblat yang mana? Itu sebagai apa? Simbol kepada siapa? Wajah siapa dia dipandang siapa ni? Allah. Semua dia buat untuk siapa? Allah. Niatnya semua untuk siapa? Allah. Jadi ingat, ke akhirat nanti semua akan dikumpulkan. Semua dengan niat masing-masing. Dan kita akan dibangkitkan dengan din kita, cara hidup kita, ke mana yang kita pandang. Adakah kita pandang apa yang Nabi dan sahabat buat ataupun yang lain? Itu maksud ayat ni. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap manusia ada dia punya niat dia, matlamat hidup dia. Jadi kita hati-hati. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah itu penguasa bagi hari. Ad-din ni asalnya apa? Ad-dinu Islam, hari Islam. Yang mana Allah akan nilai siapa yang bawa betul-betul Islam yang sempurna saja, dia akan dapat nilai. Allah itu balas tentang itu. Orang yang tak ada bawa tu ada balas tak? Tak ada apa-apa balasan untuk dia. Dia akan dapat neraka. Faham? Yaumul jaza. Jadi di sini hati-hati dengan matlamat hidup. Ni Allah suruh betulkan cara fikir kamu. Kita ni hidup untuk apa? Menjadi hamba Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tujuan hidup. Lalu Allah kata, oleh itu fastabiqul khairat. Caranya apa? Kamu kena amal soleh, tak boleh cakap je. Kamu kena buat sesuatu, kamu kena ada pengorbanan. Maka segeralah kamu kepada khairat, kebaikan. Aina ma takunu ya'timukumullahu jami'an. Jangan bimbang, walaupun kamu jauh daripada Mekah ke Madinah tu, kalau kamu buat kebaikan di tempat kamu, pahala dia besar. Tapi kalau orang yang dekat dengan Mekah dan Madinah tu tapi mereka ingkar dengan Allah, sama je. Tak ada nilai di sisinya. Jadi kita ni mungkin tak mampu nak pergi Mekah, sedih kan? Oi, Mekah dapat fadilat besar. Ya ke? Jangan bagi alasan. Sebab apa? Mana-mana tempat kamu adalah apa? Menjadi da'i. Kamu boleh jadi apa? Dapat pahala tak? Dapat. Ajarlah apa yang Allah ajar ni. Saya bawakan Al-Quran ni. Itu tugas kita. Allah akan nilai semua. Di mana pun kamu berada. Allah itu maha adil. Maha adil. Dan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha berkuasa di atas segala sesuatu. Nampak tak? Jadi ini rahsia sikit kan. Jadi Quran cakap dunia suruh apa? Jalan sambil berfikir. Apa tujuan hidup ni? Akhirat kena buat apa sekarang? Dah tahu. Semuanya perintah. Ini perintah apa? Firru ilallah. Ini perintah apa? Fal yatanafasil mutanafisun. Bersegera. Ini perintah apa? Wasari'u. Segera. Ini perintah apa?
fastabiqul khairat. Demikianlah sedikit sebanyak. Baik. Dah pukul 12 dah. Al-akhirah, al-hayatul akhirah, kehidupan akhirat. Allah suruh segera. Ini mana kita kena betulkan nilai macam mana corak fikir orang beriman tu. Melalui apa? Hari ni yang saya baca ni, saya cakap ke semuanya ayat siapa ni? Semua daripada mana nukilan ni? Al-Quran yang mulia. Betul? Al-Quranul Karim. Ambil lah manfaat daripada tu. Baik. Kalau kita tak buat, apa berlaku? Ni Allah tak ada masalah. Allah tak ada hina pun Allah. Allah hina tak? Tak ada masalah. Tak nak ikut ni. Ada masalah? Bahkan Allah boleh buat apa pada manusia ni? Jadi ini kita tutup dengan ayat ni. Ayat ni patutnya jadi muhasabah. Jangan bersikap demikian. Sebab apa? Nanti petunjuk semua datang macam mana pun, kita tak akan dapat lagi membekas di hati dah. Wal iyazubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hatinya hidup, bukan hatinya mati dan tertutup langsung. Cuba tengok dalam surah 7 ayat terakhir 7 ayat ayat 146. Ni penutup ni kesan dia. Jika terus kita dah tahu dah, tapi bersikap yang sama. 7:146. Bila kita baca doa ni, kita baca ayat ni, kita kena lindung. Ya Allah, aku berlindung daripada golongan ni. Janganlah masukkan aku dalam golongan ini. Ya Allah, bukalah hatiku. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa tu. Cuba tengok ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi wa in yaraw kulla ayatin la yu'minuna biha. Wa in yaraw sabilar rusydi la yattakhidhuhu sabila. Wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaru fil ard bighairil haqq. Nanti Allah kata, aku akan palingkan daripada ayat-ayatku orang-orang yang mereka sombong ni muka bumi ni, tak pedulikan ni. Mereka sibuk peduli lain tapi tak peduli apa yang datang daripada aku, apa yang datang daripada Rasul aku. Mereka ambil berat yang lain jauh daripada tu. Mereka memandang apa yang ada daripada Allah ni apa? Tak ada nilai. Jadi wa in yaraw kulla ayatin, macam mana cara Allah palingkan? Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minuna biha. Bila mereka dapat satu ayat, tak ada rasa apa-apa, la yu'minuna biha, tak percaya, susah nak masuk iman dia. Wa in yaraw sabila rusydi, dan bila mereka dapat jalan untuk bimbing, jom ajakan untuk dekat ni, apa dia? La yatakhiduna sabila, mereka ada paling lain, tak pergi kepada jalan yang sepatutnya. Wa in yaraw sabilal ghayyi, dan bila mereka jalan yang terpesong tadi, yatakhizuhu sabila, itu yang mereka pergi. Dzalika bi annahum, kenapa? Itu disebabkan bahawasanya mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dan wakanu, dan mereka terhadap ayat ni apa? Ghafilin, lalai. Sebab mereka lalai dengan ayat Allah, baca tak peduli apa pun. Allah kata ya ayyuhallazina amanu, itu maksudnya apa? Banyak tak dalam Quran?
Okey, contoh kita kata wahai anak-anakku, mak dia panggil, wahai anak-anak kesayanganku. Ada seorang anak tu tak peduli je dengar handphone, macam mana? Mak marah tak? Kita guru kita kata, wahai murid-murid semua, murid-murid bising kat belakang. Marah tak guru? Sekarang ni Allah kata, ya ayyuhallazina amanu. Semua buat tak peduli, baca tak nak faham. Macam mana? Patut? Patut ke tak? Cuba bayang, kamu tu bukan orang beriman ke? Ni Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, sayang, wahai orang beriman yang aku kasihi. Tapi dia baca macam mana? Apa keadaannya? Pernah tak rasa benda tu? Kita selalu rasa bersalah kepada manusia besar kan? Pernah tak kita rasa bersalah kepada Tuhan kita tu? Besar macam ni, pernah tak? Sepatutnya mana patut kita lebih rasa bersalah ni? Allah, dia cipta kita. Dia beri banyak nikmat kepada kita. Dia lebih kasihkan kita daripada ibu kita sendiri. Hakikatnya. Jadi kita kena tengok benda tu. Jadi Allah itu Maha Penyayang, tapi dia tak buat apa pun. Kan? Begitu besarnya rahmat dia, dan kita kena ya Allah syukur. Maka kita kena buat apa sekarang dah tahu? Jangan lalaikan diri kita. Baca ayat Allah, jangan lalai. Cuba tengok betul-betul. Ambil masa sendiri. Kita biasa baca Quran bila masa apa? Bila free time, betul? Bila susah, itu silap tu. Kan? Kita tengok drama bila? On time, bukan free time kan? Kita yang cuba freekan time kita untuk tengok drama tu, betul? Drama tu dah set dah jadual dia 7.30. Kita busy ni, kita akan freekan time kita untuk tu. Patut lah. Dengan Allah pernah tak kita busy, kita itu silap kita, terbalik, tersilap. Kan? Ini masalah dia. Pernah nampak ada masalah ni? Jadi itu, terbalik. Orang-orang tak beriman telah menjadualkan kita. Kita terikut jadual tersebut. Cuba kita buat jadual kita dengan Allah ni. Jelas tak? Yalah, itu kita kena buat. Boleh? InsyaAllah. Jadi banyak istighfar kita. Banyak istighfar kita, insyaAllah. Jadi aku ulu qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah nanti kita sambung tentang nyamuk ni. Kenapa Allah buat yang kecil je pembuatan? Jadi di sini siapa yang patut malu, Allah ke kita ni? Kita remehkan ayat Allah. Jadi ini ingat Baik, aku ulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.